What up gang, Malaysia, Indonesia, Singapura, Brunei. Assalamualaikum, it's your boy Kimis Coverto. Alright guys, dalam video hari ni aku nak ajak korang berborak sikit pasal chapter 1035 dan kita sembang-sembang santai sikit berkenaan expectation, apa yang mungkin akan dihidangkan Oda kepada kita dalam chapter 1036 nanti. Tapi sebelum aku lanjut bercerita hari ni, aku nak bagi tahu korang ada satu bisnes yang aku nak share dengan korang, namanya Vlare, yang menawarkan desain baju One Piece dan Naruto yang bagi aku menarik gila. Desain dia berteraskan minimalis tau. So ada desain Luffy, Zoro, Sanji, lepas tu ada desain Naruto, Kakashi dan Sasuke. So aku nak bagi tahu korang, ni adalah year end sale tau, disebabkan terlalu banyak permintaan untuk dorang reproduce balik desain t-shirt ni. So tarikh tutup pre-order t-shirt ni adalah pada 31 Disember 2021. Dan lepas order, produk akan sampai dari 7 hari hingga 14 hari waktu bekerja. So kepada korang yang terlepas beli waktu event virtual run Naruto dan One Piece hari tu, ni diorang buka balik tapi sampai 31 Disember je tau. Ingat, 31 Disember sahaja. So kepada yang berminat untuk dapatkan t-shirt ini, link aku sediakan di ruangan description di bawah. Alright, tanpa melengahkan masa lagi, jom let's proceed with the content. So dalam chapter sebelum ni, Oda telah mendedahkan kepada kita satu key point yang penting dalam pertarungan Zoro versus King, which is ada dua perkara yang Zoro kena dapatkan jawapan sebelum berjaya menewaskan King. Kalau tidak, dia akan kalah. Pertama, dia kena tahu kemampuan bangsa King. Yang kedua, dia kena menggunakan Enma untuk mengalahkan King. Dan itulah yang kita dapat dalam chapter 1035 ni. Dan dalam chapter 1035 ni juga, sebenarnya kalau korang perasan, ada misteri yang tersendiri yang pada aku secara personally nak sangat-sangat tahu perkara itu, which is berkenaan bangsa King. So basically apa yang telah didedahkan kepada kita, King ni masa api kat belakang di tengah menyala, dia boleh kita katakan berada dalam mod kebal lah. Even dengan Enma pun Zoro tak dapat nak kalahkan King lagi. Tapi bila api tu tak ada, dia dilihat lebih laju, tapi dia boleh dicederakan. Tapi dalam pertarungan antara Zoro versus King ni, apa yang aku nampak adalah Oda macam nak sembunyikan sesuatu kepada kita, which is berkenaan asal-usul bangsa King. So mungkin macam yang Oda sendiri cakap dalam SBS Question Corner dia baru-baru ni, mungkin untuk sesetengah pembaca biasa, dia akan ambil je apa yang ada dalam manga kan. No, I mean, okay, Zoro dah berjaya tahu kemampuan King dan dah berjaya kesan kelemahan dia kat mana dan melepaskan satu serangan deadly. So possibly King dah kalah lah. Sebab dalam chapter ni juga didedahkan yang Queen pun dah kalah kan. No, bukan tu maksud aku. Maksud aku, Oda seolah-olah sengaja nak create hype dengan menyelit another mystery dalam siri One Piece ni. Dan hari tu masa Jinbe lawan Sasaki, apa nama dia Who's Who tu kan, kita dah ditinggalkan dengan satu misteri dah kan, which is Sun God Nika. Kali ni kita ditinggalkan lagi dengan another mystery, which is bangsa King ni. Sebab kita nak tahu sejarah pasal bangsa King ni. Bahkan dalam chapter ni pun Zoro even tanya King pasal bangsa dia, tapi King macam tak guna cerita pun, kau akan mati juga lagi. Dan lepas tu, lepas chapter ni tamat, kita dapat melihat Zoro berjaya melukakan King yang memberikan andaian bahawa maybe Zoro telah berjaya mengalahkan King. Jadi King dah tak boleh dah nak menerangkan rahsia tentang bangsa dia. So aku sebenarnya beranggapan yang King akan dedahkan pasal bangsa dia masa bertarung dengan Zoro ni. Sebab kebiasaannya macam itulah berlaku kalau kita tengok dalam pertarungan yang lain sebelum ni kan. Contohnya seorang protagonis tu bertarung dengan satu watak antagonis, dan watak jahat tu ada sesuatu senjata rahsia dia, dan watak baik tu berjaya kenal pasti senjata watak jahat tu, dan watak jahat tu akan ada momen di mana dia macam monolog seorang-seorang, ni kuasa terkuat aku, macam mana aku boleh kalah, dan akan ada flashback pasal watak jahat tu, background dia dan sebagainya. Tapi dalam chapter 1035 ni, kita tak dapat benda tu. Kita tak didedahkan bagaimana kuasa api si King tu. So aku berpendapat mungkin pada masa akan datang Oda akan mendedahkan kepada kita bagaimana kuasa api King tu. So kalaulah perkara itu akan berlaku, and in my opinion will happen, mungkin ada orang lain yang tahu berkenaan kemampuan dan latar belakang King yang akan mendedahkan kepada kita. Contohnya macam Kaido atau Queen, dan berkemungkinan juga
Disebabkan bangsa king ni tersangat-sangatlah rare sampai world government bayar satu amount yang mahal demi info je pun. So aku rasa world government ada banyak knowledge pasal king ni, dan pihak world government yang aku maksudkan tu for sure lah yang ada kat Wano ni, which is CP0. Dulu kita disajikan dengan teori-teori tentang king ni kan. King adalah warden impel down lah dan sebagainya, dan ternyata teori tu tersasar sangat jauh lah kan. Tapi sekarang kita ada satu jawapan yang jelas dalam chapter kali ni. Disebabkan dia salah seorang daripada bangsa Lunarian, dia telah sembunyikan muka dia. So maybe dia pakai topeng tu supaya dia tidak menarik minat world government untuk memburu dia. Betul tak? Sebab kita boleh tengok ada satu scene dengan konco-konco Beast Pirate dalam chapter 1035 ni. Bila Zoro libas topeng muka king dan kita dapat lihat wajah king, dan konco-konco king pun dapat finally tengok muka king, dan nampaknya diorang ingat bangsa Lunarian ni seolah-olah dongengan orang dulu-dulu, dan diorang pun tahu berkenaan karakteristik bangsa king ni, rambut putih, sayap hitam apa semua, dan siap tahu nilai yang world government offer lagi kepada dos yang sub king terus bunuh diorang. So king memakai topeng untuk menutup identiti dia, which is sangat bertentangan dengan bangsa-bangsa non-human yang lain dalam dunia One Piece, yang mana mereka memilih untuk melarikan diri dari manusia dengan pelbagai cara. Macam Tontata melarikan diri pergi ke Green Beat, yang mana kita boleh tengok dalam Dressrosa Arc, rakyat tempatan Dressrosa menganggap grup Tontata ni sebagai makhluk mitos. Lepas tu bangsa Fishman yang berada di dasar lautan, atau boleh dikatakan melarikan diri atau bersembunyi di dasar lautan. Kemudian bangsa Minx pergi check in seluruh kerajaan dorang atas seekor gajah. So maksud aku, kita boleh melihat pelbagai makhluk non-human dalam dunia One Piece ni cuba untuk mengasingkan diri mereka disebabkan ketakutan kepada Celestial Dragon, World Government dan manusia. Tapi King lain pula kan. Tapi apa-apa pun, topeng muka King sekarang dah rosak, dan nampaknya pun most likely King dah pun dikalahkan, dan CP0 pula berada di Onigashima, yang berkemungkinan mereka juga ada minat untuk memberkas King, dan kemudian mereka juga berkemungkinan mengetahui tentang Lunarian, dan mungkin kita akan didedahkan maybe daripada King sendiri, although dia dah dikalahkan, or maybe daripada CP0 pun, ataupun dari Kaido. Masa dia berlawan dengan Luffy, Kaido akan cerita yang Luffy tak akan menang sebab dia ada tentera yang bagus-bagus, ada Tobiropo lah, ada All Stars lah. Lepas tu mungkin dia akan cakap, dan aku juga ada King sebagai right hand man aku dari bangsa yang tersangat rare dalam dunia pada zaman dahulu, bangsa King bla 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 bla. Lebih kurang macam itulah kan. Dan pasukan kau Mugiwara langsung takkan ada peluang untuk menang dengan mereka. Lepas tu mungkin Luffy akan cakap, aku yakin dengan nakama aku akan hapuskan semua budak-budak kau. Wah, kalau Luffy cakap macam tu, bapak epic tu. Bukan epic, mythic. Ya, faham-faham lah. Dan satu perkara yang aku rasa bagus kalau aku petik kat sini adalah berkenaan pendedahan yang kita dapat dalam 15 chapter lepas, which is berkenaan Sun God Nika. Jadi Sun God Nika ni boleh dikatakan sesiapa sahaja yang tengok siluet dia nampak macam Shandorian kan, dengan api juga ada kat situ, walaupun bukan di belakang dia, tapi nampak seolah-olah di rambut dia. Dan sekarang kita didedahkan pasal King, bagaimana rupa paras King, dia juga nampak macam Shandorian, dan dia nampak almost exactly macam Wiper kan. Bahkan tatu yang mengelilingi separuh dari bahagian mata dia sangat-sangat seiras dengan Wiper, dan King juga ada api. So berkemungkinan ada hubungan antara Sun God Nika, Lunarian dan King yang mungkin membawa kepada sebuah pendedahan nanti. Dan boleh jadi juga akan datang nanti kita akan mendapat pendedahan pasal bangsa King dari Sanji. Walaupun peluang ni agak tipis, tapi somehow Sanji juga pada aku ada kaitan dalam ini gambar. Sebab kalau kita tengok masa pertarungan antara Queen menentang Sanji, kita dapat melihat Queen ada cakap kepada Sanji berkenaan kaki Sanji yang mampu menghasilkan api itu, dan Queen mengatakan bahawa perkara tersebut bukanlah normal untuk seorang manusia, tapi kau juga bukanlah dari bangsa Lunarian. So there is possibilities juga yang api milik Sanji itu adalah berdasarkan dari DNA yang diambil daripada bangsa Lunarian macam King. Sebab ada banyak kisah-kisah dongeng atau kisah-kisah mitos yang menceritakan bangsa manusia ni pernah mencuri api dari dewa. Kita melihat bangsa Sanji ni, bangsa Lunarian ni dilukis seperti satu figura dewa. Kemudian Sanji dengan ciri-ciri Lunarian akan sangat menjadi satu kisah legenda mitos manusia yang mencuri api dari dewa. Dan kita juga dapat melihat King pada mod tertentu dia akan jadi sangat kebal, yang juga kita dapat melihat kepada anak-anak Vinsmoke yang memiliki exoskeleton yang nampak sama dengan bangsa Lunarian. So there is a very high chance yang mereka ni ada kaitan.
So mungkin inilah masa yang terbaik untuk mendedahkan rahsia di sebalik kaki berapi Sanji jika ianya berkaitan dengan King. Dan ini akan menjadi sebab kenapa Oda tak jelaskan bangsa milik King tu dari mulut King sendiri, sebab Oda dah plan untuk compilekan atau hubungkan maklumat pasal kemampuan api Sanji dan exoskeleton Sanji ni yang ada kaitan dengan bangsa Lunarian pada masa akan datang. Dan even dalam chapter sebelum ni pun kita dapat saksikan yang Sanji ada bagi tahu bahawa dia telah bagi tahu yang kepantasan pergerakan dia juga turut meningkat. So dia nampak macam ada sangat-sangat kaitan atau terkait dengan King, yang bila api di belakang King tu terpadam, pergerakan dia jadi laju. Dan itulah dia. Kalau kita boleh tengok dalam flashback King pun, Kaido juga ada dalam ruangan eksperimen tu kan, yang mungkin membawa kepada satu kemungkinan di situlah tempatnya eksperimen untuk pasukan MADS, Mads, yang aku ceritakan sebelum ni, yang mana mungkin pada masa tu pasukan saintis Mads consists of Queen, Judge, Caesar, Dr. Vegapunk, yang mungkin hasil kajian bangsa Lunarian ni diterapkan oleh Judge kepada anak-anak dia, dan hasil kajian terhadap Kaido ni, maka muncullah satu devil fruit tier 1 yang dimakan oleh Momo tu. So guys, what do you think? Please drop your comment down below. So maybe inilah perkara yang mungkin kita akan lihat, kalau bukan dalam chapter 1036 pun, maybe dalam chapter-chapter akan datang. Tapi apa-apa pun, I leave this discussion to you guys. Please share pandangan aku ni di dalam grup WhatsApp korang ataupun grup Facebook korang, supaya kita dapat berdiskusi bersama-sama. Okay, so guys, this is all I have untuk perkongsian kali ni. And until then my gang, there is no God except Allah. Assalamualaikum warahmatullahi